Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz dalam kitab dia Tazkiratul Hadramiyah Fima yajibu 'alan nisa'i fi umurid diniyah, sehinggalah perkataan beliau, malangnya setelah kamu mengetahui itu, masih ada lagi wanita yang mencita-citakan dunia serta cenderung kepadanya zahir dan batin, dan dia memalingkan dirinya dari akhirat serta tidak beramal untuk bekal akhiratnya. Maka dia adalah seorang yang bodoh lagi rugi. Dia akan menyesal nanti dengan penyesalan yang sangat besar, di mana tiada gunanya penyesalan ketika itu. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Surah An-Nahl ayat 111. Artinya, ingatlah suatu hari ketika tiap-tiap diri datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi tiap-tiap diri itu disempurnakan balasan apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka tiada dianiaya dirugikan. Jadi sekarang kita duduk bincang lagi masalah zuhud daripada dunia. Antara ciri wanita solehah selepas daripada dia berjaya menunaikan segala hak-hak suami dia, maka di antara benda-benda yang boleh membantu dia untuk menunaikan hak suami dia ialah satu sifat, iaitu sifat zuhud kepada dunia. Jika seorang masih ada di dalam hati dia perasaan cinta dan sayang kepada dunia, maka seorang muslimah dan wanita itu tak mampu akan menunaikan hak dia untuk suami dia, kerana di dalam hati dia masih ada lagi dunia. Kalau seorang wanita yang zuhud, maka dia mampu untuk bersifat dengan qanaah, redha dengan apa yang suami dia beri kepada dia. Maka apabila seorang wanita tidak zuhud, maka timbul perasaan sayang kepada dunia hingga menyebabkan dia sanggup melawan suami dia, sehingga sanggup dia meminta kepada suaminya benda yang tidak mampu dibuat oleh suami dia. Maka menimbulkanlah perasaan marah di dalam suami, di hati suami dia, dan menyebabkan dia marah kepada suami dan menyebabkan perbalahan di dalam rumah tangga. Maka orang yang cinta kepada dunia, lelaki ataupun perempuan, secara khususnya dalam kitab ini bercakap mengenai muslimah, jangan ada perasaan sayang lagu tu, kerana menyebabkan kita tidak akan perasaan redha dengan suami kita. Maka katanya di dalam Al-Quran, pada hari kiamat seorang itu akan menghujah
akan tiap-tiap hari datang membela dirinya, akan berhujah dengan diri dia, akan dia sendiri akan berhujah dengan diri dia, merasa menyesal dengan apa yang ia buat di atas muka dunia. Tetapi apa yang diberi, apa yang dibalas menurut sesuai dengan apa yang ia laksanakan di atas muka dunia. Pada masa itulah dia menyesal, tetapi Tuhan akan membalas menurut apa yang ia beramal di atas muka dunia. Sayogianya atas setiap wanita agar berqanaah. Qanaah ni merasa cukup dengan apa yang telah dipermudahkan untuknya oleh Allah Ta'ala. Hendaklah ia reda dengan hal keadaannya juga, keadaan suaminya. Di samping kita bersifat dengan qanaah, rasa cukup, kena ajar hati kita itu bersyukur kepada Allah atas segala pemberiannya. Kerana apa? Kerana siapa dia yang bersyukur, Tuhan akan tambah nikmat kepada dia. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, aku akan tambah nikmatku kepadamu. Jika kamu kufur, tidak rasa nikmat yang kamu perolehi sekarang, kesihatan yang aku beri, anak yang aku beri, suami yang baik, suami yang tidak pukul kamu, suami yang tidak herdik kamu, cuma suami tu miskin saja, maka nikmat itu kalau kamu tak syukuri, maka inna azabi, azabku sangatlah pedih, katanya Allah Ta'ala. Maka ajar bersyukur. Bersyukur ini katanya ulama qaidul maujud wa saidul mafqud. Qaidul maujud, syukur itu merupakan pengikat kepada benda-benda yang ada sekarang. Kalau seseorang ingin supaya nikmat keluarga, anak, suami yang baik-baik itu sentiasa kekal, maka sentiasalah bersyukur. Wasaidul mafqud, dan benda untuk kita nak lagi, nak memburu benda yang hang tak ada. Saidul mafqud, nak memburu benda yang tak ada lagi, nak suruh tambah lagi nikmat, ajar bersyukur. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala telah melebihkannya daripada sebilangan makhluk ciptaannya yang lain. Dan janganlah ia memandai kepada dunia kecuali kepada siapa yang lebih kurang hartanya, sempit kehidupan daripadanya, supaya ia bersyukur kepada Allah di atas kurnia. Maka katanya ulama, kalau bab dunia hendaklah kita melihat kepada orang yang lebih rendah daripada kita. Gapo dia bab dunia? Contohnya kita nak makan nasi, kita nak kemewahan, maka hendaklah kita tengok orang miskin. Kita ada kereta, kita tengok orang naik motor macam mana. Kita naik motor, kita tengok orang naik basikal macam mana. Kita ada basikal, kita tengok macam mana orang berjalan kaki. Kita boleh berjalan kaki, kita tengok macam mana orang tak ada kaki, orang cacat, orang gapo dia. Maka barulah wujud perasaan bersyukur. Kalau bab dunia kita tengok istana yang besar-besar, tengok dalam YouTube, tengok orang duk pamerkan kemewahan dia, sentiasa tengok benda lagu tu, maka akan wujud di dalam hati kita tanpa kita sedar perasaan tidak bersyukur, perasaan ingin kepada kemewahan. Tetapi kalau kita sentiasa melihat kepada kemiskinan, kekurangan dalam bab dunia, maka timbul perasaan bersyukur dan rasa bersyukur dengan apa yang ada. Tetapi kalau bab akhirat, hendaklah kita tengok lebih tinggi daripada kita. Kalau kita dah semaya dah, kita dah puasa dah, kita tengok kepada orang yang lebih rajin beramal daripada kita. Orang selalu bersyukur, orang selalu bersedekah, orang selalu tengok kepada benda lagu tu. Mudah-mudahan kita tidak merasa diri kita itu bersih dan tidak wujud sifat takabur di dalam ibadat. Barulah kita rasa ibadat saya ni masih berkurang, terlalu sedikit berbanding dengan orang lain. Telah berkata Sayyidina Abi Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu anhu, inna fi kulli rahah la yajidha allazi dhammu ish tabri bima yafdul ala lukmatil fam wallazi yastur aurah wala huwa muharram kulluha abiratun kam anta min nasli adam. Kalau sedikit dah cukup, apa yang guna kita nak kupu? Ya kata sikit pun cukup dah, apa faedah nak kupu-kupu harta. Apa yang nak buat yang tak perlu lebih dari suapan makanan. Dia kata hak lebih-lebih bukan makan pun. Kita hanya mampu makan sesuap makanan saja. Cukup dah untuk kita makan. Apa perlu dia kata mencari harta yang banyak.
Sedekah untuk kita makan sehari mungkin RM10 saja. Mungkin RM5. Kadang-kadang kita makan hanya sesuap nasi setiap hari dan seteguk air sahaja mungkin hari ini. Hak lebih tu bukan harta kita. Yang menutup keperluan dan segala yang tidak haram. Cukup dah kata. Benda-benda yang dapat kita makan dan benda-benda yang menutup keperluan kita, pakaian kita. Tak perlu lebih-lebih. Lebih tak apa, tetapi kita gunakan untuk kebaikan. Semuanya berlalu, kau orang keberapa daripada anak Adam. Dia kata, berapa banyak dah manusia hidup dengan keadaan lagu tu, tetapi seorang mati. Mungkin kamu kali yang keberapa dah wahai anak Adam, wahai manusia, kamu akan sampai giliran kamu pula untuk mati. Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kamu akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Firman Allah Ta'ala, wa man yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Artinya, dan barang siapa bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Tuhan kata kalau kamu bersyukur, kelebihan dia kembali kepada kamu. Kamu terima kasih, kamu pandai berterima kasih kepada Allah. Tuhan kata aku tidak dapat manfaat pun daripada sempurna. Aku dah Tuhan yang paling mulia, tak perlu kepada syukurmu. Tetapi apabila kamu syukur, syukur itu kembali kepada dirimu. Kelebihan dia, manfaat dia kembali kepada dirimu. Manakala diriku tidak perlu kepada syukurmu. Jangan kita mengatakan, menyangka kata Tuhan berhajat kepada syukur kita. Tetapi kita yang berhajat kepada balasan daripada syukur itu. Sesungguhnya Allah itu Maha Kaya, tak perlu dah kepada apa-apa. Dialah yang betul-betul kayanya. Manusia tidak kaya, manusia itu banyak harta. Kaya itu satu benda yang tidak berhajat kepada apa-apa. Orang yang kaya mungkin dialah yang paling berhajat kepada manusia. Tukar gaji dia, pekerja dia berpuluh-puluh orang. Kata dia kaya. Kaya ni satu benda yang tidak berhajat kepada sesuatu. Maka yang kaya sebenarnya hanyalah Allah. Dan dialah yang Maha Terpuji, Maha Mulia. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami daripada kalangan hamba-Mu yang bersyukur kepadamu pada sisa-sisa hidup di bumi kami ini. Fasa, pelihara diri daripada ghibah dan namimah. Ni biasa perempuan ni suka ghibah. Ghibah ni mengumpat. Namimah ni mengacung orang panggil. Apa dia mengacung ni? Kecek memindahkan percakapan untuk tujuan mudarat. Memindahkan cerita percakapan ataupun cerita perihal mengenai manusia tujuan untuk memberi mudarat kepada dia. Kalau tak tujuan mudarat tak panggil namimah. Ni panggil batu api ke apa dia ikutlah. Allah Ta'ala berfirman, wala takfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Kamu jangan ikut, kamu jangan percaya, kamu jangan berpegang, kamu jangan menyangka benda yang kamu tidak jelas. Kamu dengar berita satu benda yang kamu tidak jelas. Mari melalui internet, mari melalui Facebook, mari melalui Instagram. Benda tidak jelas tak berlaku di hadapan kita. Sekalipun benda itu ada gambar, sekarang manusia boleh buat macam-macam gambar. Video kau apa dia dipotong video tu, digabung, dibuat macam-macam. Maka katanya Allah Ta'ala, jangan kamu percaya. Jangan kamu berpegang dengan benda yang kamu tidak yakin dengan satu benda itu. Kerana apa? Kerana katanya Allah Ta'ala, sesungguhnya pendengaran. Okey, kamu dengar. Apa saja kamu dengar. Penglihatan. Apa saja kamu lihat. Dan hati. Anggapan kamu, perasaan kamu itu, semua itu akan diminta tanggungjawab. Jadi semua yang kita dengar ni Tuhan akan tanya. Semua yang kita nampak ni Tuhan akan tanya. Semua yang kita fikir dan kita sangka itu Tuhan akan tanya.
Saya tak kata lagi, saya sengka saja dengan dia. Hati saya hanya menyengka. Hati saya hanya gini. Maka akan ditanya oleh Allah mengenai apa yang. Sebab itulah semua berita sekarang jangan cepat percaya. Sekalipun benda tu ada gambar, ada gapo, baiklah salah kalau kita tak percaya. Lebih baik kita salah tak percaya daripada percaya mengenai berita lagu tu. Kerana apa? Kerana Nabi kata akhir zaman fitnah itu akan dibentangkan di hadapan seseorang itu seperti anyame tika. Anyame tika ni kan terlalu berselirak. Selalu berselirak. Terlalu banyak sangat sehingga seperti anyame tika. Nah, kita tengok anyame tika. Gapo dia syabakah ni katanya ulama web. Web ni jaringan ke? Seperti jaringan seperti sarang laba. Maka sarang laba ni web. Web ni gatulah internet lah. Maka Nabi sebut dah pada tiap-tiap hari pada akhir zaman seorang manusia tu akan dibentai kepada dia fitnah melalui internet. Jadi kalau kita tidak yakin, kalau benda itu tak beri manfaat, kalau benda itu rasa tidak memberi pahala kepada kita, maka tak payah komen, tak payah gapoh, tak payah baca. Tak perlu kita tahu pun maklumat mengenai benda tu. Nah, kadang-kadang benda itu bukan tugas kita. Tugas kita belajar ilmu fardu ain, tugas kita kenal Allah Taala, tugas kita ikut Nabi Muhammad. Tiba-tiba kita lupa tugas kita yang utama, tugas isteri, cara keluarga tu hak penting. Kalau seorang isteri tidak tahu maklumat semasa, tidak berdosa. Tetapi seorang isteri yang tahu maklumat semasa, perkembangan dunia dia tahu, tetapi tugas dia sebagai isteri dia tak buat, layanan kepada suami dia tak buat, menguruskan rumah tangga tak buat, nyapu rumah tak buat, cara kau anak tak buat, isteri lagu ni masuk neraka. Tetapi kalau isteri yang tidak tahu maklumat, tak tahu perkembangan semasa, tak tahu berita dunia, tetapi dia tunaikan segala tugas-tugas dia sebagai seorang isteri, maka dia dapat masuk syurga tu. Kerana apa? Dia tunaikan tugas dia. Dia tak perlu tugas-tugas tambah. Kerana dia dah sibuk dah. Tetapi wanita sekarang dia rasa dia tidak ada tugas. Bukan tak ada tugas, dia ada tugas. Tapi dia tak buat tugas dia. Maka dia rasa dia kosong. Maka dia cari maklumat-maklumat. Benda-benda yang tak sepatut dia tahu pun dia tahu. Katanya telah berfirman Allah Ta'ala wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Artinya janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Jangan ngumpat. Mengumpat ini menyebut benda yang kalau tuan dia dengar dia akan marah. Biasa benda keburukan. Sekalipun benda tu benarlah. Kalau benda tu tak benar, tiba-tiba kita kecek juga tu dipanggil fitnah, tuduhan, buhtanun. Tuduhan kepada dia. Nah, kita tuduh suatu benda yang ia tidak buat, tiba-tiba kita kata dia buat. Itu dipanggil dosa menuduh orang. Manakala dosa kita beritahu kepada seseorang yang dosa tu dia buat. Seorang tu gapo dia? Dia memang buat benda tu, tapi kepada orang kalau dia dengar dia marah, maka tu dipanggil mengumpat. Benda yang dia buat pun berdosa kalau kita beritahu kepada orang, apatah lagi benda yang dia tidak buat kita beritahu kepada orang. Tu mengumpat dah. Nabi marah, Tuhan marah, sebut dalam Al-Quran wala yaghtab ba'dukum ba'da. Maka Tuhan gambarkan berdosa mengumpat ini. Tuhan kata, sukakah salah seorang daripada kamu memakai daging saudaranya yang sudah mati? Katanya Allah Ta'ala, mu suka kau dok makan daging bangkai. Benda yang mapuh dah, mugi kekah makan. Benda tu busuk dah gapo pergi makan. Suka kau dok? Maka tentu kamu merasa jijik. Fakarihtumu. Nescaya Tuhan jawab sendiri, kamu sendiri pun tak suka makan daging bangkai. Maka mengumpat juga kamu kena benci seperti makan daging. Haram makan daging bangkai, makan najis ni berdosa hukum dia makan bangkai. Maka dikiaskan dosa mengumpat itu seperti memakai daging bangkai, daging yang tidak disembelih, daging benda mapuh. Dan benda itu secara lumrah fitrah pun tidak disukai oleh manusia.
Sebagaimana manusia makan bangkai pun manusia tak suka, sehingga ke manusia sendiri orang yang bersih hati dia tak suka makan bangkai, maka begitu jugalah orang yang bersih hati dia tak suka mengumpat, memberitahu, mencerita ke keburukan orang. Adakah kita suka orang cerita keburukan kita? Kita suka orang tutup segala keaiban kita. Begitu juga manusia lain suka kalau kita tutup aib orang. Nabi kata siapa dia buka aib orang di dunia, Tuhan akan buka aib dia di akhirat. Malunya lah semua orang lihat aib kita. Siapa dia yang tutup aib manusia atas muka dunia, maka Tuhan akan tutup aib dia di akhirat. Sukanya Allah Ta'ala tutup aib kita. Tuhan lindung ke, Tuhan tak nampak. Manusia tak nampak keburukan kita. Tuhan manusia nampak hanya kebaikan kita sahaja. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut." Artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia berkata baik ataupun dia. Kecek benda molek saja, kecek kalau kita rasa benda tu boleh pahala. Ataupun kalau kita nak kecek lagi, jangan benda tu jadi dosa saja. Tak apa. Asal saja benda tu jangan jadi dosa. Ataupun kalau kita tak boleh nak kecek, dialah. Diam tu lebih baik lagi. Katanya ulama-ulama hikmah kata, orang bijak-bijak pandai, kalulah bercakap itu perak, nescaya diam itu emas. Lebih bernilai. Seorang tidak pernah menyesal kerana diam, tetapi berapa banyak orang menyesal kerana bercakap. Jarang orang menyesal kerana dia, tetapi terlalu banyak orang menyesal kerana dia bercakap. Dalam sebuah hadis yang lain daripada Nabi SAW, innal abda la yatakallamu bil kalimati la yulqa biha la yulqiya laha balan fayuhwa biha ilan nari ab'ada minas suraya. Artinya sesungguhnya seorang hamba itu akan mengucapkan satu perkara yang disangkanya tiada apa-apa, tiada diambil hati oleh pendengarannya, lalu kerana dia akan dilontar di dalam neraka lebih jauh daripada bintang Suraya. Mengikut fahami orang Arab, bintang Suraya adalah bintang yang paling jauh daripada bumi. Ni katanya Nabi. Ada orang bercakap, kadang-kadang kita rasa benda tu tak jadi dosa, tetapi rupanya benda berdosa dan kita dilempar dalam neraka sejauh bintang Suraya. Bintang Suraya ni bintang yang paling jauh daripada bumi. Maka kiasnya kepada terlalu jauhnya masuk dalam neraka, sehingga ke digambarkan seperti jauhnya bintang Suraya daripada bumi ini. Maka kena jaga mulut kita. Kadang-kadang kita bercakap, kita rasa benda itu tidak menyakitkan hati sahabat kita. Kadang-kadang kita rasa tidak menyebabkan hati sahabat kita terasa. Tetapi kata-kata kita itu, sindiran kita itu menyebabkan orang terasa. Bercakaplah dengan benda-benda, perkataan-perkataan yang manis, menyebabkan orang suka bercakap dengan kita. Janganlah kita dibenci oleh orang kerana percakapan kita yang buruk dan sindiran-sindiran kita yang pedas. Ada orang suka, saya ni memang kecek lagu ni dah, saya memang bercakap pedas. Ingat, Tuhan akan balas semua kepedasan kata-kata sindiran itu. Jangan ingat Tuhan akan maafkan. Selagi mana hati seseorang terasa kerana perkataan kita akan dibalas. Jangan buat excuse. Jangan buat kelonggaran untuk diri kita. Anak memang mulut anak macam ni dah, mulut kita kecek huha kata kat orang. Akhir sekali orang tu senyap kerana apa? Kerana mulut kita yang pedas. Maka kita yang menanggungnya. Nabi kata seburuk-buruk manusia adalah orang yang lari daripada dia. Kerana apa? Kerana jahatnya mulut dia. Maka jangan jadi. Lebih-lebih lagi kita perempuan, hendaklah jaga kata-kata kita sebagaimana kita jaga tindak tanduk dan perbuatan kita. Perbuatan biar manis, biar perbuatan biar indah, biar bersopan santun.
kata-kata juga mesti bersopan santun. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW telah menjelaskan tentang ancaman dan peringatan-peringatan dari hal ghibah dan namimah. Maka ketahuilah wahai kaum wanita, sebahagian daripada ghibah sangat besar haram dia, iaitu seseorang di antara kamu menceritakan suatu hal berkenaan diri temannya yang lain, sesama muslim lelaki atau wanita, dari perkara yang dibenci. Dia benci akan mengetahuinya walaupun perkara itu benar. Jangan duk suka kecek mengenai cerita orang. Sekalipun cerita itu cerita yang tidak ada kaitan dengan kita. Bukan tetangga kita, bukan jiran kita. Saya tak kenal pun dia. Saya mengumpat mengenai artis. Artis ni jangan duk kecek lah mengenai, sekalipun dia buat apa-apa kau apa dia. Jangan duk kalut dengan dia. Kerana apa itu juga dipanggil mengumpat. Allah Ta'ala telah membuat perumpamaan bagi orang yang suka mengumpat manusia lain itu sebagai memakai daging saudara seagamanya yang sudah mati. Sangguppah seseorang daripada kamu memakai daging saudaranya yang sudah mati? Jika dia benci memakainya, maka hendaklah ia menahan dirinya dari mengumpat hal mereka. Apakah kamu reda diri kamu dikata orang sebagaimana kamu mengata hal orang? Suka kada orang buka aib kamu, orang buka benda-benda yang memalukan keluarga kamu, memalukan adik kamu, memalukan kakak kamu, memalukan ibu kamu, memalukan diri kamu dan isteri kamu. Merasa suka kada? Yang mu dok kecek mengenai orang tu, dok buat, dok mengumpat mengenai orang, lagu mana mu suka kada perasaan lagu tu? Andainya jawapannya tidak, tentu jawapannya tidak. Siapa dia suka orang kecek mengenai aib dia? Iaitu kamu telah rela diumpat orang. Begitu jugalah hal dengan orang lain. Tidak pernah kamu mendengar sabda Nabi yang berkatanya la yakunul mu'minuna mu'minan hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Katanya Nabi, seorang mukmin itu belum dipanggil betul-betul beriman sehingga dia mencintai, suka untuk saudaranya apa yang disukai oleh dirinya. Kalau dia suka, orang hormati diri dia. Kalau dia suka, orang sayang diri dia, maka belajarlah menyayangi orang. Belajarlah hormati diri orang. Belajar bercakap manis dengan orang. Jangan kita suka orang lain bercakap manis dengan kita, sedangkan kita bercakap kasar dengan orang. Kemudian cuba kamu tanya dirimu, kenapa kamu suka mengata nista hal hamba Allah Ta'ala, bercakap dusta mengenai hamba Allah Ta'ala, makhluk Allah? Adakah Allah telah menjadikan seorang penjaga tepi kain orang lain sehingga kamu mengira keburukan dan menendahnya? Adakah kamu sudah dilantik oleh Allah untuk memberitahu aib orang? Katanya kita ni, katanya pengarang. Adakah kamu sudah rasa dilantik oleh Allah untuk mendedahkan aib dan kelemahan orang? Semua itu bukan urusanmu. Bahkan hendaklah kamu mengambil berat tentang urusanmu sendiri. Dan apa yang ada kena-mengena dengan kamu, dengan urusan orang lain, sama ada mereka baik ataupun mereka tidak baik. Betapa tidak, padahal Allah Ta'ala telah melarangmu daripada membicarakan tentang urusan orang lain. Tidakkah kamu mengetahui bahawasanya kata bicaramu dan perilakumu semua itu dihitung oleh Allah? Tidakkah kamu ingat firman Allah Ta'ala mengatakan ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Artinya tidak suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Raqib dan atid akan mencatat segala percakapan kita. Kalau kita rasa percakapan kita ini dapat pahala, maka bercakaplah. Sekalipun 24 jam kita tak bercakap, kerana kita rasa percakapan kita dapat pahala. Tapi kalau kita rasa percakapan yang keluar daripada lidah kita itu dosa, jangan bercakap. Sekalipun satu perkataan jangan ucapkan. Tidakkah kamu tahu bahawa Ummul Mukminin Sayyidina Aisyah pernah pada satu ketika berkata kepada Rasulullah, si fulanah itu pendek. Sayyidina Aisyah pernah kata kepada seorang itu, pendeknya dia. Nah, kadang-kadang mulut kita terkeluar daripada fikiran kita. Kadang-kadang bukan nak menghina, tapi mulut tu terkeluar, panggil mulut lembek, mulut
Terbolah. Nabi tubik. Dia nak bukan nak hina, itu pendeknya dia. Pendeknya tubik perkataan lagu tu. Atau kata-kata seumpama itulah lebih kurang lah. Maka Rasulullah berkata kepada Sayyidina Aisyah, tengok orang belajar akhlak dengan Rasulullah. Rasulullah ajar direct isteri-isteri dia. Rasulullah tak lepas lalu isteri dia. Ni isteri kita kata kepada orang lain, kita senyap. Patut kita sebagai suami tegur, awak apa duk kata ke dia, awak ingat awak sempurna sangat. Kena tegur. Ni pelajaran kepada suami. Ni Rasulullah tegur kepada isteri dia. Ni Sayyidina Aisyah ni orang hebat ni, tapi nyadalah tujuan kesilapan berlaku ni kadang-kadang nak mengajak umat. Lagu mana cara nak tarbiyah isteri? Lagu mana ni? Maka berkata Rasulullah kepadanya, engkau telah mengucapkan satu perkataan yang kalau dicampur dengan air laut, nescaya ia akan mengubahkan warnanya serta mencemarkan baunya dari jahatnya perkataan kamu. Rasulullah kata, ya Aisyah, mu kata dia pendek sani. Perkataan kamu sani kalau dicampur dengan air laut akan menjadi hitam air laut tu. Berubah dengan bau. Dan akan menjadi busuk air laut kerana kotornya percakapan tu. Tengok Rasulullah gambarnya kepada Sayyidina Aisyah. Maka Sayyidina Aisyah menjadi dapat pelajaran pada masa tu. Oh, lagu ni deh. Kata-kata yang nampak pendek, nampak mudah, nampak ringkas, tetapi kesan dia sangat memberi mak kesan. Maka tu satu perkataan ya, mudah ya, pendek gitu ya. Kita ni macam-macam binatang kita sebut. Semua binatang hok kita hafal di zoo negara, hok dalam hutan, hok dalam laut dan di dalam sungai dan darat teh, semua kita kata belaka. Dan juga binatang di Sayyidina Aisyah kata sikit Rasulullah pelajaran lagu tu. Sehingga ke Sayyidina Aisyah meriwayatkan mengenai cerita-cerita hadis Rasulullah tegur dia. Dari itu kenapakah kamu dilalaikan dari mengingati semua ini wahai wanita sekalian? Lalu apabila kamu menghadiri majlis-majlis, sudah. Wanita apabila dia berkumpul, tak ada orang nasihati dia, tengoklah cerita, macam-macam cerita. Seolah-olah CNN pun ada, seolah-olah itu adalah bilik berita dan bilik mesyuarat para wartawan-wartawan. Kamu asyik menceritakan tentang keaiban orang, adakah telah sepi diri kamu daripada perkataan Nabi yang berbunyi, man tatabba'a aurata akhihil muslim tatabba'a Allahu auratahu yaumal qiyamah. Siapa yang mengintip, cari-cari keaiban, kelemahan saudaranya yang muslim, nescaya Allah akan mengintip, mencari keaiban dia pada hari kiamat. Kalau kita takut dah Tuhan cari tentu dah berjumpa, maka jangan cari aib orang, jangan bercakap mengenai aib orang. Kita dengar hadis ni pun kena fikirlah lagu mana kalau Tuhan buka aib kita, malunya kita, mak kita tengok, ayah kita tengok, murid kita tengok, orang yang hormat kepada kita tengok, lagu mana kalau kita cari aib orang. Nabi Muhammad tengok, malulah. Kita ni jadi baik ni sebab Tuhan tutup aib kita. Kalau Tuhan buka, tak usah duk pakai serban lah, nampaklah aib kita. Tak usah pakai jubah lah, Tuhan akan. Tetapi Tuhan tutup aib kita, maka kita nampak jadi orang baik. Orang kata kita ni baik. Apa? Tuhan tutup aib kita, Tuhan zahirkan kebaikan kita. Orang jahat tu Tuhan zahirkan jahat dia, Tuhan sembunyikan kebaikan dia. Maka nampaklah jahat dia. Bukan kata orang baik tak ada jahatnya. Betapa ramai wanita yang mentaati Tuhannya apabila dia memakai pakaian yang koyak rabuk, lalu masuk ke dalam satu majlis. Dan majlis kaum wanita, kamu melihat ramai yang berbisik-bisik dan mengata nista. Kita tengok orang pakai pakaian orang miskin, pakai pakaian yang selusuh, pakai pakaian carik, pakaian tak standard, pakaian tak ikut trend, tak upgrade, tak apa dia, pakaian yang sudah ketinggalan zaman. Maka manusia orang tina pada masa tu akan mencaci,
mengherdik, berbisik, mengata tak comel. Setengah mereka akan ketawa, mengejek dan membencinya dan menyifat dengan sifat yang buruk. Mu ni uduh, mu ni pakaian, mu ni ketinggalan zaman, pakaian sopo Firaun, pakaian sopo ngak orang nak mati, sopo mumia hidup, macam-macam. Padahal dia itu adalah lebih utama kedudukan di sisi Allah dari sekalian wanita yang membenci dia. Nah, sedekah wanita tu tak pernah kata ke orang dia hadir dalam majlis itu kerana diundang. Dia ada pakaian itu adalah pakaian terbaik dah bagi dia. Dia sudah menjaga dah adab dia untuk menjadi tetamu. Tetapi itulah sekadar yang ia mampu. Tapi mulut-mulut manusia ni selalu mengejek. Maka mulut-mulut ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wahai kaum wanita, adakah layak perbuatan kamu itu padahal wajib atas kamu berhenti dan menjauhi daripada segala perilaku membahayakan ini, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalabin yanqalibun. Dan orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke mana mereka akan diseret. Orang yang tahu, orang yang zalim dia akan tahu ke mana dia akan pergi, iaitu kepada neraka Allah. Adapun namimah wallahu a'lam. Cara basuh dan tanam uri. Cara basuh dan tanam uri ni lagut ni. Apabila doktor buat mari uri tu, okey basuh. Basuh dengan air biasalah. Basuh biar bersih darah tu, biar tinggal uri dia saja, kulit uri dia saja. Ambillah hasil keping ko, hasil keping ni, hasil keping, hasil gelogo ko, tabur sikit, ambil garis sikit ko, tabur sikit. Rosemary ko, tak tabur sikit. Okey, lepas tu bubuh. Letak dalam satu bekas yang cepat repuk. Macam paper bag gitu deh. Paper bag kertas, beg kertas tu ko. Balut-balut ataupun surat khabar ko. Okey, tanam. Tanam lah, simpan. Kerana dia tu sebahagian daripada manusia, maka mesti dihormati. Kena hormat benda tu kerana dia sebahagian daripada anggota manusia. Maka Tuhan kata, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan keturunan anak Adam dengan cara ketika hidup dan mati. Dan semua anggota dia disunat ke tanah. Anggota tubuh dia kalau cabut, misalnya orang kena kerak ke gabung, sunat di tanah. Sunat di tanah, jangan tak muliakan dia. Cuma ada orang-orang tua dulu kata tanah tempat yang sesuai lah. Tanah dekat-dekat masjid ke, tanah dekat pondok, supaya apa? Supaya anak tu akan mengikut uri tu. Jadi rajin pergi pondok, rajin mengaji. Hak tu tak wajib lah. Cuma di tanah sahaja. Tu cara pak. Boleh kau dak buat kahwin ada tulisan jawi dan ada doa pengantin, boleh. Tak ada masalah apa. Boleh buatlah. Kerana apa? Kerana biasa tu, tapi moleknya jangan ada. Kalau ada hadis pun hadis kok Melayu gitu. Jangan sebut perkataan Muhammad, jangan sebut assalamualaikum, jangan sebut kalimah Allah wa rahmatullah tu, jangan perkataan Allah. Sebab apa? Sebab biasa kat kahwin ni orang akan lempar ke tuhuk, maka jadi kau haram pula. Tetapi semata-mata buat tu hukum dia tak ada masalah apa, makruh sahaja. Cuma kalau orang tu tidak hormat, itu dosa dia lah. Sebab itulah molek jangan ada kalimah Allah ataupun Muhammad. Tulis bahasa Melayu saja. Kalau doa tulis bahasa Melayu. Gitu saja. Apakah yang perlu dilakukan oleh ibu selepas lahirkan anak? Seperti mandi atau sebagainya. Orang lepas pada beranak, mandilah. Mandi hadah mandi hadah, iaitu mandi wajib, mandi wiladah. Mandi saja aku mandi wiladah kerana Allah Ta'ala. Orang lepas pada beranak wajib dia kena mandi wiladah. Kalau tak tubik darah lah. Kalau tubik darah, lagu tu lah kena jaga kebersihan sikit. Kena jaga kebersihan. Darah-darah tu kena jaga.
Kalau ada nifas tak perlu lagi mandi wiladah. Tak perlu lagi mandi wiladah, mandi akhir sekali dengan nifas tu. Mandi biasa dan jaga kebersihan. Kerana ketika di dalam pantai, wanita tu dalam kotor. Maka jin dan iblis suka menghampiri benda-benda kotor. Maka sentiasa jaga kebersihan diri. Lagu tu. Betul ke tak milik suami itu milik isteri? Tak juga. Cuma ulama kata di dalam harta suami itu ada nafkah. Kalau dah dia beri dah nafkah, maka isteri tanya ataupun cari, duit ada berapa lagi? Tak perlu dah sebab suami dah beri dah nafkah. Tetapi kalau suami tak beri nafkah, ada hak isteri dalam duit suami tu untuk nafkah sahaja dah. Selain daripada tu tak boleh tanya harta suami, harta gapo dia. Sebab itulah makruh kita orang lelaki kena sembunyi ke 3 perkara. Salah satunya harta kita daripada orang lain. Lebih-lebih lagi kepada isteri kita. Kerana kalau banyak dia akan tuntut lebih. Kalau sedikit dia akan hina kita. Maka kita jangan beritahu harta kita berapa, kita hanya beri nafkah kepada dia. Begitu juga harta suami. Suami tak berada hak nak tanya harta isteri, harta dia. Tak ada masalah. Tetapi cekaklah susu, nak beritahu pun tak ada masalah. Cuma biasa benda tak ada hak. Maka suami pun tak usah busy body tanya, isteri pun tak usah busy body tanya harta suami. Tetapi ada bab suami kena tahu. Seperti isteri, cara bergaul dia keluar dengan siapa, isteri suami kena tahu. Tapi isteri tak ada hak nak tanya, nak cek handset suami. Tak boleh nak cek handset suami. Nak cek handset suami kau nak gapo, tak ada hak langsung bagi isteri. Kerana apa? Bukan kerja dia. Zikir untuk anak-anak supaya jadi baik dan lembut hati. Ni ibu kena buat Ibu ni doa dia mustajab. Jadi malam-malam ketika tidur ke anak-anak daripada kecil lagi, ketika anak kita tidur kita baca law anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah. Baca sampai habis ayat tu, maka siuk di hidung dia. Siuk di hidung anak kita ketika dia tidur, siuk ketika dia seduk udara dah. Biar kita siuk tu, maka dia pun seduk udara biar masuk ke otak dia. Baca alam nasyrah tok atas dahi dia. Selalu main di telinga dia ni. Telinga dia ni, ujung telinga dia ni main. Anak kita daripada kecil lagi. Biarlah kita nampak manja, ajar anak kita main di telinga dia ni. Main gini. Molek untuk dia. Ajar dia ketika ibu mengandung, ajar makan buah tamar. Anak tu jadi jujur, jadi dengar kata. Jangan marah, jangan supuh kepada dia. Doa. Kalau kita nak marah, ya Allah lembutkanlah hati anak hamba. Ya Allah mudah-mudahan lembutlah hati kamu. Nama gitu doa lagu tu. Nyanyi ketika dalam tanda apa hukum dia? Makruh hukum dia. Tidak haram, makruh hukum dia. Budak-budak tu asal kira lah. Bagaimana dikatakan dengan nikah khitbah? Hamba tak ingat dah nikah khitbah ni. Nikah gantung kau gapo dia, hamba tak ingat dah Ya ada istilah lah ni, nikah moden ni, nikah macam-macam lah. Istilah-istilah moden yang wujud di dalam kitab-kitab fiqh. Hamba tak ingat dah nikah khitbah ni gapo dia. Tak silap hamba nikah gantung. Nikah gantung maksud. Apakah amalan kuat hafalan? Banyak ke makan amalan benda-benda sunnah. Dan makan benda-benda manis, jangan makan benda masak. Paling molek sekali puasa dan tahajud. Selalu kuat ke sujud kepada Allah, merayu dengan Allah supaya Allah Taala beri kekuatan hafalan.
Kita niat puasa qada, lepas pada tu kita tak puasa. Nah, kita niat dah, lepas tu kita tak si puasa. Wajib kena imsak ke tak? Kena tahan dak, batal dalam puasa. Imsak ni wajib pada bulan Ramadan saja kerana nak hormat bulan puasa, orang puasa berlaku. Hok batal pun kena berlakon macam puasa. Tapi selain daripada bulan puasa, orang tak puasa, maka tidak ada istilah puasa. Nah, tak perlulah imsak. Istiqamah dalam proses perubahan. Gini, kita nak berubah daripada satu keadaan kepada satu keadaan, kita kena ikut perubahan tu. Kita nak jadi orang pandai, kita kena pergi tempat belajar. Tinggal ke tempat tak belajar. Kita nak jadi orang baik, tinggal orang tak baik, saing orang baik. Tak boleh kita nak istiqamah tetapi kita tak tukar, saing-saing kita tak tukar, pakaian kita tak tukar, cara hidup kita tak tukar. Macam mana nak istiqamah? Dalam satu hadis Nabi kata tidak dipanggil bertaubat seseorang yang masih tak tukar pakaian dia, tak tukar kawan-kawan dia, tak tukar tempat dia, tak tukar. Maka nak jadi taubat betul-betul, nak berubah kepada istiqamah kepada benda molek, tukar semua benda tu. Nah, cara nak didik hati supaya redha dengan tujuan, gi dengan nasihat daripada orang-orang arif billah, gi dengan nasihat daripada orang yang bercakap melalui hati, maka kita akan jadi redha dengan Allah. Bukan dengan nasihat daripada orang yang keluar daripada mulut saja. Kita dengar supaya hati kita ni terdidik. Baca Al-Quran, selawat kepada Nabi, berdoa kepada Allah. Apa hukum solat Jumaat zaman PKP? Ini jatuh hukum wajib seperti bukan musim wabak. Hamba tak tahu ni. Musim PKP ni orang yang tak boleh pergi semaya Jumaat, tak boleh pergi. Nak kata lagu mana dah. Maka semaya Zuhur lah dia. Cuma molek tunggu biar orang klik Jumaat dulu baru semaya Zuhur. Apakah sah nikah berlainan akidah? Kafir seorang, Islam seorang? Tak sah lah. Hukum dia kalau lah wanita itu Islam, lelaki itu kafir, tak sah. Tetapi kalau lelaki itu Islam, wanita tu ahlul kitab, tu sah. Tetapi payah nak jumpa dah lah ni. Apa maksud Hizbul Bahar? Hizbul Bahar ni satu wirid yang dikarang oleh Al-Imam Abu Hasan Asy-Syazuli. Hizib ini ada perkataan bahru. Wa bahrud dunya wa bahrul akhirah. Laut dunia, laut akhirat. Maka hizib ni dipanggil Hizib Bahar. Hizib Bahar ni cerita dia ketika Abu Hasan Syazili naik satu kapal, tiba-tiba kapal tu berhenti, dipukul ombak gapo dia. Maka diilhamkan kepada Allah satu wirid dipanggil Hizbul Bahar. Kerana diilham ketika di laut, maka wirid ini untuk keselamatan. Hizbul Bahar sempena diilhamkan ketika dia di laut. Adakah kita dikira putus hubungan, kita tidak berkahwin dengan orang suka ribah, suka mengopak? Tidak. Dalam Al-Quran pun kata, jangan kamu duduk dengan orang yang bercakap benda-benda yang tidak comel. Sehingga dia menukar tajuk ila hadisin ghairih, sehingga dia kecek kepada perbualan yang lain. Jangan kamu duk dengar orang duk kecek benda mengarut, sehingga dia tukar kepada percakapan yang lain, kita molek. Kalau kita tinggal dia kerana dia cakap ribah, hukum dia bukan memutuskan silaturahim, tetapi hukum dia menjauhi daripada maksiat. Cana nak berubat daripada penyakit waswas? Hamba jawab dah hari tu, kul amantu billah. Kata amantu billahi wa malaikatihi wa rusulihi. Amantu billah, amantu billahi wa rasulihi, baca gitu. Baca Allah buat gitu. Lepas tu kalau was-was ke apa dia pun jangan buat. Kalau takbir akad tangan sekali lah. Sah tak sah kita akad takbir banyak pun tak sah juga. Akad takbir sekali saja, lepas tu semaya. Ambil air semaya sekali saja, tak sedap cara 3 kali, nak hilangkan was-was dulu. Lepas pada kita siar was-was baru boleh buat 3 kali. Akikah ni sunat kita masuk dan sunat kita bahagikan.
Pagi ke kepada orang makan. Tu sunat lagu tu. Daging ngekoh kita masuk dan kita sedekah ke kepada orang lain. Adakah tanda amal ibadat tidak diterima? Kadang-kadang tak ada tanda, kadang-kadang ada tanda. Natijah dia. Kelik ke Mekah, perangai tidak berubah. Ni ada ulama kata tidak ada terima tak diterima amalan umrah itu ataupun haji itu. Kerana haji dan umrah yang diterima menyebabkan orang jadi baik. Nabi kata sembahyang mencegah fahsyah dan mungkar. Tiba-tiba orang ni sembahyang jemaah tetapi masih mengumpat, masih gapo, macam tanda ibadat tak terima. Tapi tak semestinya, tak sudut katalah ibadat orang tak terima. Yang penting kita kata ibadat kita tak diterima. Ibadat orang kita kata Allah Ta'ala terima ibadat orang. Ibadat kita saja yang kotor, yang ada masalah. Adakah salah wanita itu jika dia dah tutup pudah tapi dia tetap jadi mangsa rogo? Tak dosa alik dia lah. Dah dia tutup dah. Tetapi kalau dia pakai ketat, kena rogo kat orang, dua-dua dosa. Hak rogo tu memang tetap dosa dah. Dia tak tutup aurat pula dosa. Tapi dah tutup aurat dah, tapi kena rogo juga. Tak dosa alik dia. Dah hak rogo itulah salahnya. Tapi ingat jaminan Tuhan. Ingat jaminan Tuhan. Tuhan kata kalau kamu pakaian yang menutup aurat betul-betul. Jangan kita menurut sengkak kita tutup aurat dah. Pakai telekung, baju ketak lagu ni apa semua. Jalan menggondo, kecek gelenyar, TikTok apa semua. Tiba-tiba dirogo, dia kata saya tutup aurat. Tutup aurat ke apa dia lagu tu. Tapi kalau tutup aurat betul, pakai pudah, pakai gab dia apa semua. Duduk senyap, tak bergaul dengan lelaki, tiba-tiba dirogo. Tuhan jamin. Tuhan royak kalau mu tutup aurat betul-betul, kita ngaji dah dulu. Fala yu'zain. Kamu tidak akan disakiti, dikhianati oleh orang. Jangan lupa itu janji Tuhan. Jangan buat andai-andai yang tidak masuk akal dengan ayat Quran, janji daripada Allah. Macam mana kita bertegah dan pedah dalam setelah melihat kebatilan gini. Di dalam nak mencegah kemungkaran. Ada dengan cara halus, ada dengan cara kerah. Kerah sesuai dengan keadaan dia. Tidak melampau sangatlah. Lagu tu. Tak apa tujuan untuk melarang kemungkaran. Imam tak baca Fatihah betul, tiba-tiba makmum ikut juga batal. Makmum pun batal. Tak tegar, tak mufarakah, batal habis. Semaya sunat berjemaah dengan semaya fardu berjemaah, beza dia 70 kali ganda. Hukum isteri berlakon capu laki puai. Bukan kata berlakon, tak berlakon pun. Tu orang duk kerja, duk bergaul, dia tak berlakon tu, duk jauh kabur bersentuh berdosa supaya tolong. Tak syarat berlakon. Duk kerja, duduk ngaji sekolah atas nama ngaji, atas nama belajar, duk sentuh tino jatuh supaya tolong. Tak syarat berlakon. Dosa supaya tolong. Boleh kodok kita dia sebab nak balas di akhirat. Boleh masalah dia, tapi tu dipanggil dendam. Dendam ni hati kita masih belum bersih, masih ada perasaan dendam, ingin keburukan kepada saudara muslim. Yang afdalnya hati yang bersih memaafkan dia. Kalau kita nak marah, ada hak ke tak? Ada hak dah dia mengata kita, tetapi masih tidak bersih kata nah. Hukum minum makan pada ayat bekas ada tulisan ayat Quran. Tu kadang-kadang orang buat berubah ni. Ambil kelebihan, ambil berkat dengan ayat Quran, dibubuh air, diminum dengan bekas ayat yang ditulis ayat Al-Quran. Boleh hukumnya, tak ada masalah apa. Hukum jadi imam solat fardu apabila orang kampung suruh kita jadi tu imam. Kita tak layak jadi tu imam. Bolehlah sekadar kita, jangan mungkin jadi sopo dengan mufti tok qadi. Cara kita lah baca hak rukun betul. Okey beres, tak ada masalah apa. Ni.
Dia kata macam mana jika masalah ada orang ni dia tak pandai dalam bergaul. Ni masalah jugalah. Hak ni perlu belajar. Kadang-kadang ada orang dia ni tidak ada pendedahan dalam bergaul ataupun dia tidak diajar oleh ibu ataupun keluarga dia cara bergaul yang sesuai nah. Seperti kata cara bercakap, suka buat body shaming gitu, buat ketawa, mana suka perli orang lah macam-macam, buat muka lah, buat gapo dia. Tu kena ajarlah, kena ajar. Kena beritahu kepada dia perbuatan awak ni tak molek. Awak ketawa ke tubuh orang, muka orang, kau gapo dia gerak ke orang, cara orang, kau benda ni berdosa. Awak rasa benda ni main-main tetapi orang ni terasa hati, awak akan masuk neraka dengan sebab perbuatan tu. Jadi lama-lama dia akan sedar, dia akan baiki diri dia. Tak ada masalah benda lagu tu. Ingat setiap orang tu ada kelemahan. Kadang-kadang kita apabila bergaul ko, kadang-kadang masyarakat dalam pejabat ko gapo dia, kadang-kadang kita tak terasa terlalu rapat dengan dia dalam pejabat ko gapo, kita perli dia, kita kecek. Biasa kawan-kawan kadang-kadang dia terasa. Tetapi kena jaga. Jangan buat benda itu jadi macam excuse lah. Saya memang mulut saya lagu tu cara dia. Benda sikit pun dah terasa dah. Jangan kata lagu tu. Kadang-kadang manusia ni tak sama dengan kita. Ingat. Tetapi kalau kita bercakap molek dah tiba-tiba dia terasa hati tu tidak salah halik kita. Tapi kalau kita bercakap sindir ke apa menyebabkan sakit hati tu salah halik kita. Kena mengakulah kesilapan kita. Maaflah saya terlepas cakap saya gini tu lebih baik. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.